Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aki Haikal bin Yahya. Nombor metrik 073419. Hari ini, saya akan membantahkan tentang hukum beserta konsep perguguran bayi ambosi menurut perspektif Undang-Undang Sivil dan Syariah di Malaysia. Okey, baik. Seperti yang kita lihat di skrin, kita boleh nampak ada beberapa isi kandungan yang terdapat dalam slide ini. Yang pertama adalah latar belakang kajian. Yang kedua, permasalahan kajian. Yang ketiga, objektif kajian. Keempat, persoalan kajian. Kelima, definisi operasional. Keenam, sorotan literatur. Ketujuh, kepentingan kajian. Kelapan, skop dan batasan. Dan yang terakhir sekali, metodologi kajian. Okey, kita akan pergi kepada yang pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Pada masa kini, ramai masyarakat yang menjalankan perguguran bayi ambosi tanpa mengetahui hukum dan kesan dari perbuatan tersebut. Perguguran ambosi merupakan pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim atau lebih dikenali sebagai istilah hukumnya iaitu abortus provocatus yang ditulis dalam bahasa Latin, memiliki erti dan makna perguguran kandungan secara sengaja atau niat diri sendiri maupun orang lain. Antara terjadinya faktor-faktor yang disebabkan oleh perguguran ni adalah yang pertama, faktor kesihatan, kedua, sosial, ketiga, ekonomi dan yang keempat, psikologis. Kita akan pergi kepada permasalahan kajian. Yang pertama, perguguran kerana keterlanjuran. Sebanyak 96,000 wanita menjalani perguguran janin setiap tahun di Malaysia. Lebih membimbangkan lagi apabila 240 klinik dilaporkan menawarkan perguguran bayi. Hal ini sangatlah tidak baik kepada individu dan juga masyarakat kerana memberi kesan yang sangat teruk kepada pihak tersebut. Antara yang berlaku kepada kesan masyarakat adalah perubahan norma sosial, iaitu berlakunya perspektif orang terhadap mereka yang melakukan perguguran akibat keterlanjuran. Seterusnya, ia juga memberi kesan kepada individu, iaitu memberi dampak psikologis. Akibat daripada keterlanjuran tersebut, ia akan memberikan depresi kepada orang yang menjalankan perguguran tersebut. Seterusnya, perguguran kerana masalah kesihatan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, penyakit Zika telah menjadi sumber kebimbangan global kerana kaitannya dengan risiko mikrosefali dan komplikasi kehamilan yang lain. Zika adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Zika, secara amnya disebar melalui gigitan nyamuk Aedes yang dijangkiti. Jangkitan virus Zika pada wanita hamil boleh meningkatkan risiko keabnormalan janin, terutamanya mikrosefali yang dicirikan oleh saiz kepala yang lebih kecil daripada biasa. Hal ini menyebabkan berlakunya perguguran akibat masalah tersebut. Terusnya, kita akan pergi kepada objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti masalah yang berlaku dalam isu beserta konsep perguguran bayi ambosi dalam perspektif Undang-Undang Sivil dan Syariah. Yang kedua, mengetahui implikasi terhadap perguguran bayi ambosi dalam perspektif Undang-Undang dan Syariah. Yang ketiga, mengenal pasti kedudukan perguguran bayi dalam agama Islam dan hak asasi manusia. Seterusnya, persoalan kajian. Apakah konsep perguguran bayi ambosi menurut perspektif Undang-Undang Sivil dan Syariah? Yang kedua, apakah dalil berkaitan hukum perguguran bayi? Yang ketiga, apakah pandangan ulama dalam perguguran bayi? Dan yang keempat, apakah implikasi perguguran bayi? Dan yang terakhir,
apakah kedudukan perguguran bayi? Baik, seterusnya kita akan pergi kepada definisi operasional. Ambosi lebih dikenali sebagai perguguran, penambatan kehamilan yang disengajakan atau tidak sengaja sebelum janin dapat bertahan di luar rahim. Perguguran boleh berlaku secara semula jadi spontan atau disebabkan oleh campur tangan perubatan. Dalam konteks perubatan dan kesihatan reproduktif, perguguran disebabkan oleh pelbagai faktor, termasuklah kromosom pada janin, masalah kesihatan ibu atau keputusan sedar untuk menamatkan kehamilan. Seterusnya, sorotan literatur. Terdapat 3 tema dalam sorotan literatur ini, iaitu pertama, perguguran bagi wanita Islam akibat dari penzinaan menurut syarat dari ulama kontemporari. Yang kedua, perguguran bagi wanita Islam dalam Undang-Undang Sivil di Malaysia. Yang ketiga, hukum perguguran bagi wanita Islam dari aspek kesihatan dalam Islam. Kita akan pergi kepada kepentingan kajian. Yang pertama, kajian ini menyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat tentang hukum perguguran bayi aborsi dalam Undang-Undang Sivil dan Syariah. Yang kedua, kajian ini penting kepada masyarakat Islam sedunia, khususnya para suami dan isteri di Malaysia. Yang ketiga, kajian ini penting kepada penyelidik-penyidik bagi menyiarkan kajian yang berkaitan dengan hukum perguguran bayi aborsi. Dan yang terakhir, kajian ini penting kepada institusi pendidikan agama dan undang-undang kerana ia mengumpulkan data dan pendapat para ulama dan hakim tentang isu perguguran bayi untuk dijadikan sebagai rujukan pembelajaran kepada para pelajar. Seterusnya, kita akan pergi kepada skop dan batasan kajian. Kajian ini membataskan berkenaan hukum dan undang-undang di dalam negara Malaysia sahaja. Yang kedua, kajian ini juga membataskan analisa dan rujukan yang berkaitan tentang hukum dan konsep perguguran bayi aborsi sahaja. Dan yang terakhir, kajian ini juga membataskan kepada had umur di antara 17 tahun ke atas. Hal ini disebabkan perkahwinan muda yang sangat dominan pada era teknologi ini. Baiklah. Seterusnya, kita akan pergi kepada metodologi kajian. Reka bentuk bagi metodologi kajian ini, saya memilih kepada reka bentuk yang kualitatif, iaitu kajian tinjauan. Seterusnya, saya juga melakukan kaedah pengumpulan data, iaitu kaedah penyelidikan perpustakaan dan laman web. Selain itu, saya juga menggunakan kaedah dokumentasi untuk pengumpulan data. Seterusnya, bagi analisis data, saya menggunakan analisis statistik, analisis kualitatif dan analisis data besar. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.